Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan berkenaan dengan tajuk kesan COVID-19 terhadap prestasi firma. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada Siti Hawa, Muhammad Syawaluddin, Nur Syafiqah, Nur Wanifikah dan Nur Huda. Kita sudah sedia maklum bahawa dunia sekarang digemparkan oleh kedatangan COVID-19 yang telah membawa impak negatif terhadap kesihatan dan juga kesejahteraan hidup masyarakat. Bukan itu sahaja, COVID-19 juga telah membawa impak negatif yang sangat besar terhadap ekonomi negara dan antara sektor-sektor yang terjejas termasuklah sektor perkhidmatan, industri penghilangan dan pembuatan, perniagaan kecil dan sederhana serta sektor pengurusan dan penjaja. Kedatangan COVID-19 telah menyebabkan kejatuhan yang sangat teruk terhadap prestasi kewangan firma sehingga ada sesetengah firma yang tidak mampu lagi untuk meneruskan aktiviti perniagaan mereka. Tetapi, ada juga sektor-sektor firma yang tidak terjejas oleh kedatangan COVID-19 seperti sektor penghantaran makanan, logistik, perubatan dan sektor e-dagang. Bahkan, sektor-sektor ini telah meraihkan keuntungan yang lebih tinggi sepanjang tempoh COVID-19. Jadi, di sini kita boleh lihat bahawa kedatangan COVID-19 sememangnya mendatangkan pelbagai kesan terhadap prestasi kewangan firma. Kajian literal daripada hasil bacaan beberapa artikel dan surat khabar dapat disimpulkan hampir majoriti firma di Malaysia, malahan di negara lain telah merekodkan prestasi kewangan yang merosot daripada impak pandemik COVID-19 yang telah melanda. Pertama, dari segi industri minyak dan gas, telah mencatat kemerosotan dalam prestasi kewangan disebabkan oleh kejutan bekalan dan kejatuhan oleh permintaan komoditi secara langsung disebabkan oleh impak pandemik COVID-19. Contohnya seperti Saudi Aramco yang telah mencatat penurunan keuntungan sebanyak 50%. Yang kedua adalah perjalanan udara iaitu Air Asia Group Berhad. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, telah berlakunya sekatan perjalanan dan kawalan sempadan disebabkan oleh kemerosotan permintaan terhadap perjalanan udara. Cara untuk meningkatkan prestasi ini, Air Asia Group Berhad telah melancarkan satu program iaitu Big Pay untuk meningkatkan prestasi kewangan mereka. Yang ketiga iaitu industri perkapalan petroleum telah mencatatkan prestasi kewangan yang merosot disebabkan oleh kadar muatan yang rendah terhadap permintaan minyak dunia sepanjang pandemik COVID-19 ini. Yang terakhir ialah perniagaan kecil ini dapat kita lihat secara realiti terdapat banyak berlakunya prestasi kewangan yang sangat-sangat merosot disebabkan oleh pemberhentian dan penutupan yang telah dilakukan oleh kerajaan secara besar-besaran untuk mengurangkan penularan COVID-19 ini. Cara untuk meningkatkan keuntungan daripada perniagaan kecil ini adalah melalui e-dagang dari segi perniagaan secara Shopee, Telegram, Instagram dan WhatsApp. Selamat petang, saya akan membentangkan bahagian perbincangan dengan lebih mendalam mengenai prestasi firma dalam menghadapi pandemik ini. Antara isu utama yang akan dibincangkan adalah sektor yang terjejas akibat COVID-19. Menurut Prof. Madya Dr. Aimi Zulhailmi Abdul Rashid, yang merupakan penganalisis ekonomi dari UniKL Business School, terdapat 4 kategori yang menunjukkan tindak balas terhadap pandemik ini. Untuk kategori yang pertama ialah industri yang menerima manfaat secara langsung. Hal ini dapat dibuktikan melalui industri penstreaman video, di mana masyarakat lebih banyak meluangkan masa di rumah dengan menonton. Sebagai contoh, Netflix yang menerima laba yang besar iaitu pada 21 April 2020, keuntungan meningkat sebanyak RM70 juta. Seterusnya, kategori yang kedua yang mencatat penurunan prestasi di bawah 15%, iaitu sektor barangan pengguna, pendidikan serta makanan dan minuman. Ini disebabkan ramai masyarakat yang ingin berjimat dan kurang membeli barangan pengguna. Sebagai contoh, syarikat Nestle yang mendapat perolehan untuk sukan pertama turun kepada RM1.43 bilion berbanding RM1.45 bilion. Selanjutnya, sektor yang menerima impak penurunan sehingga 50% seperti syarikat minyak dan gas, pembuatan, perkhidmatan kewangan, sukan dan hiburan. Sebagai contoh, syarikat Petronas yang mencatat keuntungan bersih sebanyak RM10.5 bilion di mana perolehan tersebut berkurangan 78% berbanding RM48.8 bilion tahun sebelumnya. Akhir sekali, sektor yang paling terjejas teruk iaitu kategori keempat, iaitu syarikat yang terbabit dalam perhotelan, penerbangan dan pelancongan. Ini disebabkan sekatan pergerakan yang diarahkan kerajaan bagi menangani penyebaran COVID-19.
Sebagai contoh, syarikat Air Asia yang mengalami kerugian pada kuartal pertama 2020 iaitu sebanyak RM992.89 juta disebabkan tiada penerbangan. Perbincangan seterusnya ialah analisis kesan COVID-19 terhadap firma di mana kami telah melihat survei dan kajian yang telah dibuat oleh Jabatan Perangkat Malaysia iaitu tempoh firma mampu bertahan sekiranya memberi kemudahan cuti bergaji. Pada 53.4% merupakan syarikat yang mampu bertahan selama 1 hingga 2 bulan. Seterusnya, 25.4% pula bertahan 3 hingga ke 6 bulan, manakala 16.5% boleh bertahan kurang daripada sebulan. Dan akhir sekali, peratusan terkecil 4.7% mewakili syarikat yang mampu bertahan melebihi 6 bulan. Selanjutnya, kita lihat perbandingan prestasi kewangan syarikat Air Asia pada tahun 2018 dan 2019. Yang pertama, pulangan ke atas jumlah aset, di mana pada tahun 2018 sebanyak 9.1% dan berlaku penurunan pada tahun 2019 sebanyak negatif 1.1%. Seterusnya, pulangan atas ekuiti pemegang saham pada tahun 2018 sebanyak 27.4% dan berlaku penurunan iaitu sebanyak negatif 9.7% pada 2019. Pulangan ke atas modal pekerja ROCE sebanyak 30% pada 2018 dan peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 34%. Yang keempat, margin keuntungan operasi pada tahun 2018 sebanyak 11.5% dan berlaku penurunan pada tahun 2019 iaitu 6.1%. Akhir sekali margin keuntungan bersih di mana pada tahun 2018 sebanyak 15.9% dan berlaku penurunan pada tahun 2019 iaitu negatif 2.4%. Impak COVID-19 ke atas prestasi firma dalam negara dan firma antarabangsa. Terdapat 50% laporan yang mereportkan kadar penurunan dalam nilai pendapatan yang terdiri daripada sektor minyak dan gas, sektor pembuatan, sektor perkhidmatan, sektor kewangan, sektor sukan dan juga sektor hiburan. Di mana penurunan nilai pendapatan ini adalah dengan pasti berpunca daripada penutupan sektor buat sementara waktu yang dikeluarkan atas arahan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Manakala firma antarabangsa pula banyak dilihat melalui firma yang berada di negara China apabila banyak syarikat penerbangan yang terpaksa membatalkan penerbangan ke negara tersebut dan juga berlaku sekatan imigresen yang menyebabkan beberapa impak besar telah berlaku kepada sektor kerangkulan. Bagaimana COVID-19 jejaskan prestasi firma? Kedatangan COVID-19 telah menyebabkan pengurangan berlaku dalam permintaan pasaran di mana perkara ini telah mengubah aliran operasi pengeluaran firma yang disebabkan oleh penutupan sementara arahan daripada Perintah Kawalan Pergerakan di mana perkara tersebut telah menyebabkan firma gagal untuk menanggung kos operasi firma dan kegagalan tersebut telah meningkatkan bebanan hutang firma di mana perkara tersebut juga telah menyebabkan kemerosotan nilai wang berlaku. Penutupan sektor ekonomi telah menyebabkan banyak firma menghentikan operasi mereka dan penghentian operasi ini telah menyebabkan banyak firma gagal untuk menjana pendapatan. Perkara tersebut telah menyebabkan firma gagal untuk membayar dividen kepada pemegang saham yang menyebabkan berlakunya penurunan nilai saham. Oleh itu, banyak pelabur-pelabur asing telah menarik diri daripada melabur modal yang seterusnya menyebabkan firma terpaksa menanggung beban hutang sendiri dan gagal untuk merolling modal dengan baik dan pada masa yang sama mereka sukar untuk menjamin kelangsungan dalam tempoh pandemik berlaku. Selamat sejahtera, saya Huda. Saya akan membentangkan bagaimana cara firma yang terjejas teruk susulan pandemik COVID-19 ini mengatasi masalah kejatuhan prestasi kewangan mereka. Misalnya adalah sektor yang paling terjejas iaitu sektor penerbangan, termasuklah Air Asia yang mana mereka telah mengatasi masalah ini dengan melakukan pemotongan gaji kaki tangan pengurusan kanan mereka tanpa melibatkan kaki tangan yang lain. Objektif yang dilakukan oleh Air Asia ini adalah untuk memastikan aliran kewangan mereka kekal mampan dan berdaya saing.
Selain itu, sektor yang turut terjejas iaitu sektor industri kecil dan sederhana PKS, yang mana mereka telah mengatasi masalah ini dengan meneroka strategi baru dan memanfaatkan lagi platform e-dagang untuk berusaha dengan pengguna. Objektif yang dilakukan oleh PKS ini adalah untuk meningkatkan semula permintaan belian online sekaligus membantu firma untuk menjana pendapatan yang lebih lumayan. Seterusnya, antara sumbangan-sumbangan yang diberikan kerajaan kepada sektor-sektor firma terjejas susulan pandemik COVID-19 ini termasuklah pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada firma korporat, yang mana Bank Negara Malaysia telah menyokong usaha institusi perbankan bagi penstrukturan semula bayaran balik pinjaman. Selain itu, kerajaan turut memberikan pemberian diskaun sebanyak 15% untuk sektor-sektor tertentu bagi bil utiliti, pemindahan ansuran bulanan cukai pendapatan dan pengecualian cukai perkhidmatan bagi sektor seperti sektor perhotelan. Akhir sekali, kerajaan turut memberikan sumbangan kepada industri kecil dan sederhana PKS dalam bentuk pakej seperti pakej rangsangan ekonomi, prihatin rakyat, pemerkasa dan juga penjana. Jadi, kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa prestasi syarikat agak menurun akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga kebanyakan firma dan juga kerajaan mencuba mencari pelbagai inisiatif serta strategi yang terbaik bagi memastikan perniagaan mereka dapat beroperasi seperti biasa. Oleh itu, setiap pihak perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi menangani risiko kerugian dalam prestasi kewangan firma yang terkesan oleh penularan wabak COVID-19. Majoriti pemilik dan pengurus syarikat di Malaysia menjagakan penyusutan pendapatan organisasi mereka pada tahun ini susulan penularan COVID-19. Prospek suram itu dinyatakan oleh 585 responden. Bersamaan 73% yang terdiri daripada penggiat pelbagai industri di negara ini. Namun hanya 3% perniagaan yang optimis pendapatan mereka akan meningkat pada tahun ini. Sementara itu, 15% pula mengakui mereka sukar untuk menilai prestasi tahun ini ekoran terlalu banyak ketidaktentuan pasaran. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 14 hari bagi menangani penularan COVID-19 memberi kesan kepada ekonomi negara. Kerajaan menganggarkan kerugian keseluruhan dalam sektor pelancongan mulai Januari hingga Februari 2020 sebanyak 3.37 bilion ringgit. Selain pelancongan dan penerbangan, sektor lain yang terjejas teruk ialah perusahaan kecil dan sederhana serta perniagaan perejitan. Terdapat kekesaran daripada rakyat apabila perniagaan terpaksa ditutup dan aktiviti perniagaan tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, prestasi pasaran petroleum minyak mentah dunia merosot di bawah $30 Amerika setong, terburuk dalam 18 tahun pasaran minyak global. Ia memberi kesan kepada ekonomi negara kerana Malaysia antara pengeksport minyak dunia. Dalam masa yang sama, pasaran bursa saham di seluruh dunia mengalami situasi sukar dan penyusutan berikutan kebimbangan pandemik COVID-19. COVID crisis has impacted so many industries this year as the virus forced businesses across the country to close their doors. If Friday and Saturday did not happen, we weren't going to make it through the end of the year because we didn't have the sales and the income to support the business anymore. Because we didn't have the sales and the income to support the business anymore.